Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar tentang bab at-tasghir. Baik, tanpa membuang masa, kita lihat apa yang ada dalam bab at-tasghir ni. Daripada segi takrif, tasghir dari segi bahasa adalah bermakna mengurangkan, taqlil ataupun menyikitkan. Ataupun sedemikianlah, sikit, mengurangkan, memotong. Adapun daripada segi istilah sarfiyin, dia adalah tahwilu ism al-mu'rab ila sighat fa'il, iaitu mengubah isim yang mu'rab kepada sighah fa'il, pada kata ataupun lafaz fu'il ataupun fu'il ataupun fa'il. Contoh seperti Nuhair, Duraihim, wa Qunnaidi fi tasghir nahu dirham wa Qindil. Jadi ini tiga ni adalah kecil, bentuk kecil daripada yang ini. Okey. Jadi ini salah satu seni dalam bahasa Arab. Dia boleh mengecilkan sesuatu isim menjadi lebih kecil untuk menunjukkan dia lebih kecil. Dan dia dinamakan wazan yang tiga ni adalah fu'ail, fu'ailin, fu'ail adalah siyaghat tasghir. Adalah lafaz untuk tasghirkan sesuatu kalimah. Mari tengok aghradu tasghir, tujuan untuk kita mengecilkan sesuatu. Al-gharadu lafzi min at-tasghir huwa tujuan untuk kita mengecilkan sesuatu ni dari segi lafaz ialah al-ikhtisar, iaitu meringkaskan. Seperti mana kita mengatakan kitab, jadi kutayyib akhsar min kitab saghir. Jadi antara tujuan tasghir adalah untuk kita meringkaskan apa-apa ayat. Contoh kita cakap kitab yang kecil, kita orang Arab tak cakap kitab yang kecil, dia akan sebut kutayyib. Jadi ini adalah siyagh tasghir. Dia menjadi yang mana asalnya kitab saghir, meringkaskan. Amma al-gharadu ma'nawi fahuwa tahqiq ahadul umur al-atiyah. Adapun daripada segi maknawi, tujuan dia adalah tahqiq, untuk menetapkan ahadul umur al-atiyah, salah satu daripada perkara-perkara yang berikut. Pertama adalah ad-dalalah ala sughril hujm, iaitu menunjukkan kepada kecilnya sesuatu saiz lah. Contoh Jubail wa Buhair fi tasghir Jabal wa Bah. Jadi perhatikan, dalam bahasa Arab korang boleh juga kecilkan gunung ataupun kecilkan laut menjadi Jubail wa Buhair. Jadi ini adalah satu yang berbeza daripada bahasa Melayu. Kerana apa dia? Yalah, kecantikan bahasa tu kita tak tahu. Adapun yang kedua, at-tahqir bi sya'ni musghar. Tahqir ni adalah herdikan, kutukan atau kurang macam hinaan, dalam keadaan mengecilkan. Contoh Usay, Rujail, Syuai'ir fi tasghir Asad wa Rajul wa Sya'ir. Jadi dalam bahasa Arab juga dia mengajar kita untuk, bukan dia ajar kita untuk tahqir, dia nak mengatakan tujuan gharad tu, antara kenapa orang menggunakan tasghir. Jadi antara gharad dia adalah untuk tahqir isyak ni al-musghar ataupun musghir, dia mengecilkan sesuatu. Maksudnya bila kita mengecilkan sesuatu kan agak kita menghina, bukan kata menghina, kita mengecilkan sesuatu lah, sepandang rendah mungkin. Jadi kat situ Asad boleh jadi Usaid, Rujail, Rajul boleh Rujail, Syuai'ir daripada Sya'ir. Adapun yang ketiga, dia mentahqiqkan taqlil al-adad, iaitu mengurangkan ataupun sikitnya bilangan. Nahwu Duraihimat fi tasghir darahim wa fi luqaimat tasghir luqmah musaddiqah
مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم قيمات يقمن صلبه. Jadi antara gharad tasghir adalah untuk mengurangkan adad bilangan. Contoh pada darahim jadi duraihim. Mungkin dimaknakan lebih kurang daripada ni ataupun duit yang lebih kecil daripada ni. Itu kalau nak find out, kita kena cakap dengan orang Arab lah. Saya ada penggunaan dia. Dan ada pun dalam hadis Rasulullah SAW yang perkataan qismat. Ada pun yang ketiga, dia mentahqiqkan taqrib zaman, iaitu betapa dekatnya akan tiba waktu sesuatu. Kama taqulu sa'zuruka bu'aidul maghrib wa huwa tasghiru ba'd. Jadi dia mengecilkan ba'da, dia menjadi bu'aid, dia mengecilkan, yang mana dia mentahqiqkan akan dekatnya waktu tersebut. Maksudnya kat sini selepas maghrib. Jadi bila dia tasghir kan, akan selepas yang terdekat. Maksudnya itulah. Dia akan mengecilkan sesuatu, menunjukkan sekejap lagi. Ada pun yang keenam, dia menunjukkan kepada, dia mentahqiqkan taqrib makan, betapa dekatnya sesuatu tempat. Contoh seperti anta, makanan di sini bukan tempat, dia kedudukan. Anta sudaiqati. Okay. Jadi ya, ini something yang new untuk korang. Jadi untuk bahasa Arab juga korang boleh katakan sudaiqati, yang mana menunjukkan betapa rapatnya sesuatu kedudukan. Jadi seperti inilah. Kalau kawan, mungkin kalau kawan rapatku, mungkin. Ada pun yang ketujuh adalah tadlilu musghar, nahwu bunai wa khay tasghir ibni wa li akh. Wa qala ta'ala ya bunai. Oh bunai. La tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Jadi sekarang korang dah tahu apa maksud bunai itu disebut. Jadi dia adalah asal daripada perkataan bani. Ya bani, iaitu anakku. Jadi di sini ya bunayya, anakku yang kecil. Jadi itu juga dia mentahqiqkan sesuatu yang kecil. Sanian, syarat-syarat tasghir. Apakah syarat-syarat tasghir untuk kita? Yang kita kena faham sebelum kita menjadikan sesuatu kalimat menjadi tasghir. Yushtaratu fima yasghuratu yusgharu arba'a syurut. An yakuna isman fala tusgharu af'al wala al-huruf wa syadh tasghir af'al fi at-ta'ajjub mafthuma wa haisin. Okay. Syarat pertama adalah dia mestilah kita untuk melengkapkan syarat tasghir ni adalah dia kena jadi isim. Sesuatu tu kena menjadi isim. Kalimat tu kena isim. Maka tidak boleh mengecilkan huruf ataupun fa'il. Wasyadh tasghir af'al fi ta'jub. Syadh ni dia macam ada pandangan lain rasanya, yang mana tak kuat. Dia boleh menggunakan ma'uhaisin, tapi dia syaz, tak apa kuat. An yakuna mu'raban fala tusgharul asma' mabniyah kadhamair wa asma'u istifham. Adapun yang kedua adalah syarat dia kenalah, tadi dah isim, dia kenalah isim mu'rab. Maka tidaklah boleh dia mengecilkan isim mabni seperti dhamir, secara asalnya adalah mabni, dan isim-isim istifham. Contoh daripada man wa kaifa. Jadi istifham, asma istifham adalah isim juga, tapi yang mana nampak ni seperti ni, dia adalah isim tetapi dia isim istifham. Jadi tak boleh, dia kena isim mu'rab. Sama juga macam dhamir, huwa ke dan seterusnya. Jadi tak boleh mengecilkan dhamir, salah. Jadi syarat kedua adalah isim mu'rab. Yang ketiga adalah dia kena menjadi isim yang gugur daripada tasghir. Maksudnya dia kenalah ada isim tersebut
Dia tak boleh something yang kecil. Okey, contoh. Macam ni dia kata, dia tak boleh menjadi isim tersebut tak boleh dalam keadaan sighar tasghir. Fala yusghar mithlu Kumaid wa Syu'aib li'annahu ala sighatihi wala nahu. Jadi apa-apa isim mu'rab yang wazan dia adalah wazan tasghir pada asalnya, wazan fu'ail tu atau wazan fu'ail ataupun fu'ail. Jadi apa-apa isim yang mu'rab yang mana asal dia adalah wazan tasghir, jadi tak boleh kecilkan double. Maksudnya dia tak boleh kecilkan yang mana wazan dia macam tu. Sebab bila kita kecilkan, kita menjadikan dia wazan tasghir betul. Contoh fu'ail tadi, fu'ail dengan fu'ail. Jadi kalau mana kataan tu memang dah wazan asal seperti itu, jadi tak boleh tasghirkan. Contoh ni lah dia bagi Kumaid dengan Syu'aib, li'annahu ala sighati wala nah. Dan tak boleh juga seperti Muhaimin, fu'ail, musaytir. Fu'ail. Nampak ni wazan asal dia memang wazan tasghir. Wazan tasghir, tapi tak semestinya dia kecil, dia wazan sahaja, wazan yang sama seperti itu. Jadi tak boleh double exchange. Tapi bila tukar pun dia akan jadi Muhaimin juga, dia akan jadi musaytir juga. Jadi kat situ yang dia menyebabkan dia tak boleh. So adalah selain wazan yang sama. Yang keempat adalah an yakuna al-ma'na al-ism qabilan lit-tasghir. Fala tusgharul asma'ul mu'zamah syar'an bi asma'illahil husna, asma'ul malaika wal anbiya wa kutub munazzalah. Jadi yang keempat syaratnya adalah dia mesti menjadi satu isim yang boleh menerima tasghir. Maka kita tidak boleh mengecilkan sesuatu nama yang agung secara syaraknya, seperti nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh mengecilkan. Sebab mengecilkan ni something yang takkan kita nak kecilkan nama Allah Taala kan. Adapun nama malaikat ke ataupun nama nabi-nabi ke, kita tak kecilkan. Quran pun sama. Kitab-kitab yang wahyu pun tidak kita kecilkan kerana ia adalah something yang besar, yang agung. Ketiga, apakah itu wazan-wazan tasghir? Okey, untuk tasghir ada 3 wazan, iaitu fu'ail dengan fu'ail tadi seperti yang mana kita sebut tadi. Jadi yang pertama fu'ail wa yakunu litasghir ism thulathi. Jadi fu'ail ni dia bagi 3 wazan. Wazan yang pertama adalah untuk isim thulathi, yang mana isim tersebut terdiri daripada 3 perkataan fa'al. وذلك بضم الحرف الأول وفتح الثاني ثم نزيد يا ساكنة قبل الآخر. Okay, jadi ini adalah kaedah dia, iaitu dia mendammahkan huruf pertama, memfathahkan yang kedua, kemudian menambahkan ya mati sebelum akhir. Okay, contoh tadi, kita tengok contoh ni. Saqfun jadi suqaif, ilmun ulaim, rajul ujail, zi'bun zu'aibun, walidun wulaidun, hasanun husain. Jadi nampak ni, dhammahkan yang pertama, saqfun suqaif, nampak su, dhammahkan yang pertama, fathahkan yang kedua, qa suqa, ula uja, zu'a ula usa, dan menambahkan ya mati sebelum terakhir. Ya mati sebelum terakhir, jadi asalnya sulasi, jadi qabla akhir sebelum fa. Nampak perhatikan, selepas huruf kedua ditambahkan ya mati. Suqai, ulai, rujai, zu'aib, ulai. Jadi itu untuk yang wazan sulasi. Adapun yang kedua, wazan fu'ail wa yakunu litasghir fa'luhu ba'd. Fu'ail pula digunakan untuk wazan fi'il rubai. Dia isim kat sini sebenarnya. Okey. Jadi cara ni adalah dhammahkan yang pertama, fathahkan yang kedua, dan menambahkan ya mati selepas yang kedua. Wa yaksiru ma ba'daha, dan
mengkasrahkan apa yang selepasnya ni pada ya sakinah. Contoh mal'ab mulai aib, masjid musaijid, minbar munaibir, khandaq khunaidir. Jadi kalau korang ikut ni, korang akan dapat ni. Jadi ini adalah cara untuk menukarkan pada wazan fu'ail. Korang kena ingat ni je, kalau korang senang sikit faham ni. Bila kalau kata exam keluar apa, ingat dia punya wazan asal. Jadi korang boleh korang kat situ. Yang ketiga adalah fu'ail. Beza dengan ni dia adalah tambahan ya sebelum akhir. Wa takunu li tasghir kullu ismin zada ala 4 ahruf. Jadi dia adalah digunakan fu'ail, digunakan untuk semua isim yang mana lebih daripada 4 huruf. Wa qabla akhiruhu harf min alif aw waw aw ya. Dan qabla akhir, sebelum terakhir dia adalah mesti menjadi huruf alif, waw ataupun ya. Ini adalah syarat untuk menggunakan fu'ail. Wa tabqa ya 'inda tasghir wa taqallab al-alif wal waw ya'an. Baik. Kalau dia kena berakhir dengan alif, waw dan ya. Okey, kalau dia berakhir dengan ya, dia kekal. Kalau dia berakhir qabla akhir, satu kalimah qabla akhir dia adalah alif, waw ataupun ya. Jadi kalau dia ya, kita kekalkan. Kalau dia alif atau waw, kita akan tukarkan dia kepada ya. Contoh, tengok pada misbah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia adalah khumasi. Jadi musaibih. Perhatikan, 4 alif. Dia akan tukar jadi ya. Ni dia waw, dia tukar jadi ya juga. Dan kalau dia ya asal, memang kita kekalkan dia ya sekali. Jadi ikut je fu'ail. Jadi musaibih, pak musfur, musaifir. Ikutkan wazan ni. Sama je. Fu'ail, musaifir. Qandil, qunaidil. Fu'ail. Itu je. Jadi yang seterusnya ni adalah jadual umum untuk tasghir. Jadi dia kata di sini tujuan asal jadual ini adalah untuk memudahkan untuk kita mempelajari kaifiah macam mana nak memahami tasghir kalimah yang kita nak kecilkannya. Wa tahta ay qa'idah min qawaid tasghir mutashabikah yang dari tasghirha. Baik. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada yang tadi tu, dia kutip semua dan ada tambahan lain supaya kita boleh nampak apa-apa isim sekalipun yang mana memenuhi syarat, kita boleh tasghirkan. Dan dia juga ada menunjukkan sebab. Jadi korang boleh faham kat sini dia ni jenis isim apa semua. Jadi wazan pun dia beritahu wazan apa. Ni isim asal, ini adalah isim selepas tasghir. Korang kena hafal ni. Kalau tak hafal pun tak apa. Yang penting korang faham keyword supaya korang boleh explain ataupun faham dalam exam nanti. Kalau macam mana pun dia pusing, asalkan korang faham. Baik. Sini tadribat. Baik. Rasa sampai sini saja hadarah ringkas ni. Itu biasa kalau ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.